forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Kamar Amin membelasah membalun Isham Jalil isu tuduh UMNO Barwa DAP. Sebelum saya baca sikit kat FMT ni. Jadi Barwa DAP punca UMNO terus ditolak Melayu dakwah Hisham. UMNO terus menerima penolakan orang Melayu kerana parti yang selalunya memperjuangkan Melayu dan Islam sudah terasa rela menjadi Barwa DAP dakwah Isham Jalil. Okey, mari kita dengar bidasan daripada Datuk Kamar Amir dan akhir nanti kita komen macam biasa. Ramai orang nak tahu apa keadaannya ada seorang sahabat kita, semalam saya tak sebut nama, tapi kerana hari ini dia sendiri membuat hantarannya, iaitu saudara Hisham Jalil. Dia mengatakan bahawa memang Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi ada membuat kenyataan media minta supaya dia hadir mesyuarat Majlis Tinggi malam ini. Katanya. Dan saya merasakan begitulah mulianya hati Presiden UMNO. Dia kata kalaulah Hisham Jalil ada segala permasalahan, ada pandangan, hadirlah dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Tapi ini kali ketiga, dah 3 kali dah mesyuarat Majlis Tinggi, dia tak hadir. Dan dia bertegas juga, dia mengatakan dia tidak mahu hadir. Kerana kononnya kalau dia hadir pun sia-sia. Jadi saya kata kalau itu keadaannya, kenapa dulu boleh? Kenapa waktu kamu jadi ketua penerangan dulu boleh? Jangan lupa, saudara. Dan saya rasa saya juga bersimpati pada teman-teman ahli-ahli UMNO di seluruh peringkat di seluruh negara yang memberi undian kepadanya untuk diangkat sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Akhirnya dia tak melaksanakan tugas sebagai ahli Majlis Tinggi. Kalau dia jadi ahli Majlis Tinggi, datanglah macam kata Datuk Zahid Hamidi. Datanglah mesyuarat. Tak perlu kamu meluahkan pandangan kamu di luar mesyuarat, di luar Majlis Tinggi. Datang, hadir, nyatakan. Sebab ini Majlis Tinggi bersifat demokrasi. Saya tahu sebab dulu pun kita dengar bahawa Hisham Jalil pernah mengatakan bahawa dia datang pun kadang-kadang tak bagi dia bercakap. Saya tidak yakin begitu, saudara. Ramai ada di Majlis Tinggi yang lain, tapi mungkin dia seriau kalau dia datang malam ni, gamaknya dia kena serang. Ini berikutan kenyataannya yang ada penafian, tapi jelas dalam media sosial apa semua, Hisham Jalil membuat kenyataan yang memeranjatkan warga UMNO, saudara. Bila dia mengatakan UMNO tidak seharusnya dia barwa kepada DAP. Saya pun marah, saudara. Sebab itu saya hari ini dalam keadaan badan tak sihat pun, saya pergi ke Pejabat UMNO bertanya dengan Susah Agung. Apa cerita ni sekarang ni? Dah sampai peringkat barwa membarwa ni. Saya nak bagi tahu, saudara, bukanlah saya nak attack. Semalam saya bercakap dengan baik. Sebegitu tertibnya saya. Bila saya ambil penjelasan, ada pandangan dan sebagainya, kalau boleh santuni, setertib mungkin saya bercakap. Tapi hari ini hilang sedikit sabar saya. Bila dia mengeluarkan kenyataan, saya tengok perkataan barwa. Saya dengar balik, ada dalam tape apa video semua, dia kata UMNO tidak seharusnya menjadi penjilat dan barwa kepada DAP. Semalam saya dah bagi tahu, bukan kita dengan DAP, kita dengan Kerajaan Perpaduan, dengan Pakatan Harapan. Tapi saya nampak bahawa dia seolah-olah mencari jalan untuk dia disingkirkan. Tambah tambahan pula, tular bagaimana gambar dia bersama dengan orang bla-bla ini yang menyantuni Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Saya tak sebut nama lah, saya gambar semua orang tahu. Tular. Yang akhirnya dia mengaku bahawa dia kata kita membincangkan soal lain, bukan soal politik. Bagi saya sebagai ahli politik yang matang, yang pernah berkhidmat dengan Yang Berhormat Perdana Menteri satu ketika dahulu dengan Datuk Seri Najib, takkan dia tak tahu kesannya. Kesan apabila tersiar gambar kamu berada duduk makan bersama dengan orang yang menjadi perantara antara Dr. Mahathir dengan banyak orang lain, saudara. Ini kesannya. Cuma saya nak bagi tahu, saudara, ini saya bila membaca, menatap kenyataan sebut, saya terpanggil lah. Saya rasa tak sepatutnya Hisham Jalil bersikap begitu, saudara. Saudara apa? Sebab satu ketika dulu Datuk Seri Zahid Hamidi menyelamatkan Syam yang dipecat oleh Noh Omar. Jangan lupa, saudara, sewaktu Tan Sri Noh Omar jadi pengurusi Barisan Nasional dan UMNO Negeri Selangor, jawatan mula Tan Sri Noh Omar lantik Hisham Jalil sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Angin tidak, ribut tidak, tiba-tiba Tan Sri Noh Omar memecat beliau jawatan sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional. Apa berlaku, saudara?
dengan lapang dada, dengan mulia murni jiwanya, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO ambil saudara Syam Jalil ni, bawa ke ibu pejabat. Dia lantik sebagai ahli majlis tinggi. Dia lantik sebagai ketua penerangan. Saya jangan lupa, saya tak pernah lupa jasa orang saya. Tapi Syam boleh lupa semua tu. Sampai begitu sekali. Sehingga kan saya tahulah agak renggang lah hubungan ketika itu antara Tan Sri Nur Omar dengan Datuk Sri Zaid Hamidi. Waktu Nur Omar masih berada dalam UMNO. Kemudian saya, bila hadirnya musim pilihan raya 2022 yang lepas, yang terbaru pilihan raya yang ke-15 saya, Datuk Sri Zaid Hamidi memberi kesempatan kepada Syam Jalil. Dia tak ada apa jawatan pun dalam parti, hanya sebagai ketua penerangan UMNO Malaysia dan ahli majlis tinggi UMNO. Tanpa jawatan di peringkat bahagian. Beri dia peluang bertanding sebagai ahli parlimen di kawasan Shah Alam. Saudara bayangkanlah bagaimana Datuk Sri Zaid Hamidi terpaksa berhadapan dengan pimpinan di Shah Alam. Tentulah ia juga mengecilkan hati ketua bahagian, pimpinan di peringkat bahagian. Tapi alhamdulillah, pimpinan UMNO bahagian Shah Alam mereka begitu berlapang dada, berhati mulia menerima kehadiran Syam Jalil sebagai calon di Shah Alam. Selalunya UMNO ni saudara kalau tak dapat jawatan nak bertanding, uyup saudara dikerjakan mereka. Dan itu keadaannya. Bagaimanapun Syam tewaslah, kalahlah saudara. Tetapi bagi saya, kemurnian hati Datuk Sri Zaid Hamidi memberi kesempatan pada saudara Syam Jalil bertanding di Shah Alam dengan menghadapi segala rintangan. Bersama dengan ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian. Ini semua perlu dihadapi oleh Datuk Zahid sebagai Presiden. Dan bukan senang nak memujuk pimpinan bahagian di Shah Alam. Dilakukan semata-mata kerana Syam Jalil. Tiba-tiba, bila ada tak kenanya saudara, dia mengajak Datuk Seri Zahid Hamidi berdebat. Dan lebih teruk lagi sekarang saudara, apabila dia menuduh bahawa UMNO itu menjadi barua kepada parti DAP. Saya rasa ini kenyataan yang cukup celupar. Cukup tidak baik dari seorang sahabat yang sepatutnya, yang menerima jasa, yang menerima jawatan, yang dilantik. Kamu tak ada apa-apa jawatan. Datuk Zahid lantik kamu. Kerana memikirkan, kamu adalah bekas pegawai pada Datuk Najib. Kalau dengar pula kenyataan Datuk Luqman Adam, lebih teruk lagi saudara. Saya tak tahu. Bila saya tanya pada Datuk Sri Ashraf, dia senyum je. Tidak. Tidak. Saya kata betul ke? Kerana dia tak dapat jawatan dalam GLC. Kalau kamu merasakan kamu keluar daripada Harvard, kena sedar diri bahawa UMNO ini, kedudukan kita dalam kerajaan perpaduan ini, di mana kedudukan kita? Kita bukan dominan. Tiba-tiba kamu nak rasa hati, marah pada Presiden. Tak betul. Itu keadaan saudara muda. Memang saya tahulah, saudara tak boleh cakap begitu no DAP. Bagaimana kita juga bercakap no PBM. Banyak saya lihat tulisan-tulisannya, Syam Jalil pun terperangkap. Dengan bila mengatakan no Anwar, no DAP. Bagaimana waktu dia dalam majlis tinggi juga, bahawa dalam ucapan no Anwar, no DAP, no PBM. 3. Tapi takkanlah ketepikan no Anwar, no DAP, lepas tu Santoni, Perikatan Pribumi Bersatu. Mana mahu begitu? Itu keadaannya, sebab itu dia bertegas. Bahawa dia kekal dengan pendiriannya. Syam, saya kata ini bagi saya melampau lah kenyataan itu. Oleh kerana selagi Datuk Sri Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO, dia masih kekal dengan pendiriannya untuk selagi UMNO kekal menjadi pilihan raya bersama-sama dengan DAP, selagi itulah seolah-olah ada diwujudkan permusuhan antara dia dengan Presiden. Kalau kamu rasa tak sesuai, kata kamu tak setuju, masuklah mesyuarat. Majlis tinggi malam ini, lahirkan pandangan kamu. Ini bagi saya satu benda lah yang saya agak, sebab dia kata, buat apa saya ikut kemahuan Datuk Seri Presiden? Buat apa saya datang tanah muka? Kalau dia ikhlas, mungkin Presiden boleh tunaikan cabarannya untuk berdebat. Mangkuklah saudara. Level kamu hanya sebagai ahli majlis tinggi nak berdebat dengan Presiden. Apa kata timbalan Presiden? Apa kata naik Presiden? Ini bagi saya tak betul ni saudara. Saya rasa, dia ni mana otaknya ni? Kadang-kadang itulah saudara. Saya minta maaf bagi teman-teman yang kelulusan daripada Harvard. Belum pasti orang kelulusan Harvard itu benar-benar dapat memahami rentak tari politik saudara. Ini keadaan terus terang. Datuk Zahid kata, datanglah.
luahkan apa kau mahu. Tak ada masalah. Tapi dengan angkuh. Jadi saya melihat tindakan Syam Jalil ni orang kata bagaikan kacang lupakan kulit. Habis madu sepah dibuang. Sewaktu kamu diselamatkan oleh Presiden, lantik kamu sebagai ketua penerangan. Jawatan yang paling tinggi saudara. Ketua penerangan. Kemudian bagi peluang kamu bertanding sebagai ahli parlimen di Shah Alam. Kamu bukan ahli parlimen, bukan ahli UMNO di Shah Alam. Setelah itu yang bagaimana Tazik Anwar Musa kata, dia bukan pun megang apa-apa jawatan dalam parti pun. Ketua cawangan pun kalah. Itu geram saya. Tapi bagi saya, itu orang kata kalau sepatutnya sedar diri lah. Jangan tunjuk kita pandai, tak mau ikut. Angkuh kita. Tuduh pula UMNO ini barwa, menjilat DAP. Saya kata tak boleh. Sebab itu, Datuk Seri Zahid menyatakan bahawa kekalahan calon Barisan Nasional pada PRU Kemaman berpunca daripada pemimpin UMNO yang terlalu mempertahankan DAP katanya. Itu tuduhan dia. Ini tuduhan Syam Jalil. Dia kata kekalahan calon Barisan Nasional kerana di Kemaman berpunca daripada pemimpin UMNO yang terlalu mempertahankan DAP. Tang mana pun. Tang mana saudara? Dah kalah-kalah lah. Jadi Datuk Zahid mengatakan, dia bagi saya lah, keadaan begini tak sepatutnya berlaku. Tak payahlah tuduh-menuduh. Sepatutnya carilah jalan penyelesaian. Tak payah nak tunjuk keangkuhan kamu. Nak berdebat dengan Presiden. Saya lihat, apa itu dia pula bagi saranan. Seolah-olah UMNO ni mestilah bersama balik dengan PAS. Itu yang Datuk Seri Zahid mengatakan. Dia kata kita dah pernah mengada hubungan dengan PAS. Takkanlah nak berlaku kekencingan kali kedua. Sebab dia tahu kekilasan tak ada pada PAS untuk menyantuni. Jual nama Melayu je saya. Sebab beliau sebagai Presiden UMNO yang membawa mewujudkan muafakat nasional. Pedih yang dialami apabila dikhianati. Tiba-tiba kamu nak jual platform. Saudara. Jadi sebab itu macam Datuk Zahid kata, berhentilah untuk PAS menjual mimpinya konon akan jadi memimpin kerajaan di Putrajaya. Tanpa UMNO tak ada, saudara. Dia tak payahlah sebenarnya. Setakat ini, bila orang bertanya pada dia, tadi dia ada bertemu dengan wartawan. Sempena penyerahan bantuan pada Palestin, saudara, yang dikutip oleh UMNO, wang banyak juga, saudara. Dan wartawan bertanya, betul ke PAS akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan? Dia kata, setakat tak ada pun, dia kata. Dan tidak mungkin, tapi beliau bukan Perdana Menteri. Saudara, pengerusi Kerajaan Perpaduan Datuk Anwar Ibrahim, takkanlah dia nak melangkaui Tuan Madinahnya. Itu gambaran, tapi sikap Syam Jalil saya. Sebab itu saya melihat kesan daripada kenyataan Syam Jalil hari ini, ramai pemimpin UMNO di peringkat akar bumi sudah pun meledakkan amarah mereka. Antaranya Saudara Sharif Musa, iaitu selaku ketua UMNO bahagian Palak Datu, Saudara Sharif Musa Sharif Mabul. Dia menganggap perkataan Barwa tu tidak benar, malah mengguris hati ahli-ahli UMNO, saudara. Terutamanya kepimpinan di bahagian-bahagian dan akar umbi yang selama ini sentiasa teguh dengan parti. UMNO dalam Barisan Nasional menjunjung titah yang di-Pertuan Agong bahawa semua 30 ahli parlimen UMNO Barisan Nasional mesti mengambil bahagian dalam Kerajaan Perpaduan. Itu kenyataannya. Keputusan ini tidak dibuat bersendirian. Kerana selepas itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi membawa titah tersebut yang dibincangkan dalam Majlis Kerja Tinggi UMNO. Syam Jalil pun ada, saudara. Dan kemudiannya dibawa ke Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dia selepas, kata ini saudara, menurut kata saudara Sharif Musa lagi. Dia kata, selepas itu keputusan masyarakat Majlis Tinggi UMNO memutuskan untuk menyokong dan menjunjung titah ke bawah duli tuanku. Jadi janganlah jadikan kekalahan dalam PRK Kemaman sebagai ukuran orang Melayu menolak UMNO dan mengatakan perkataan barwa ini terlalu tinggi, terlalu bagi saya sendiri tak terima, apatah lagi beliau sebagai ketua bahagian di Lahat Datu. Menurut kata Saudara Sharif, dia kata UMNO pernah menjadi teraju kerajaan dan tampuk kepada kepimpinan negara, dan kita harus keluar dari pelbagai kesulitan. Pernah juga kita bergelar sebagai pembangkang, dan kini dah setahun UMNO dalam Kerajaan Perpaduan menunjukkan bahawa peranan kita amat nyata dan negara kembali stabil. Jadi mana-mana parti dalam Kerajaan Perpaduan harus mendukung titah yang Tuan Agong demi masa depan rakyat. Saya. Itu keadaannya. Dan ini juga dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan yang lain. Tapi yang nampak meledak sangat
adalah Ketua UMNO bahagian Lahad Datu. Itu saudara Syarif Musa Syarif Mabul. Dia marah betul saudara. Dia geram betul-betul kenyataan itu. Dan saya pun memang marah saudara. Tak sepatutnya orang bijak pandai boleh mengeluarkan perkataan yang sebiadab itu terhadap parti yang didokongi olehnya. Jadi saya rasa sekarang ni ke mana dia nak bawa? Apakah dia nak bawa UMNO ini untuk menyertai pergerakan nasional? Apakah itu hasratnya meninggalkan kerajaan yang ada sekarang ni untuk menjadikan kerajaan tunggang langgang balik? Kalau UMNO keluar pun tak menjadi apa pun pada kerajaan hari ini, saudara. Sebab kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim sudah ada 152. Kalau kita keluar pun dia ada 122. UMNO Barisan Nasional ada 30. Sedar dirilah. Jadi kamu belajar dekat Harvard. Takkan kamu tak tahu 152 tolak 30 berapa? Mana ada cukup numbers? Tak cukup jomolah. Tu saya bagi tahu. Jadi apakah naratifnya? Yang tiba-tiba balon presiden hanya kerana nak tunjuk bahawa akulah pejuang. DAP ni tak boleh berada dalam perpaduan. Kalau gitu saudara, kenapa dia buat begitu? Saya bukan nak menjilat saudara. Kalau kerana DAP itu adalah pimpinannya daripada keluarga, daripada warga bukan Melayu. Bagaimana dengan MCA? Nak ajak pula UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional tu ada Parti Pribumi Bersatu yang sentiasa waktu untuk membunuh UMNO. Apakah dia lupa? Waktu kamu jadi ketua perangan, kamu round satu Melaya. Bercerita tentang bagaimana Tan Sri Muhyiddin dan gerombolannya nak membunuh UMNO. Jangan lupa, tiba-tiba sekarang ni kamu dah berbaik, mula-mula nak baik sana. Di mana stand kamu sebagai ahli politik yang baru bawa? Dan kamu tumpukan hanya kerana parti DAP. Sejauh mana DAP menguasai kerajaan hari ini? Sejauh mana parti DAP menguasai kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Buktikan. Jawatan menteri pun hanya 2 saja, saudara. GSC berapa? Cuba sebutkan satu persatu. Itu keadaannya tu, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, saya melihatlah keadaan yang cukup mengecewakan kita. Saudara, sebab itu saya mengharapkan Majlis Tinggi. Banyak orang bertanya saya, apakah beliau akan dipecat? Saya tidak nampak itu dalam ini. Biarlah di situ. Orang kata, biar mati kering meragan lah. Dan sebab itu saya nampaknya hilanglah penghormatan saya terhadap beliau. Saya dulu mengharapkan dia adalah future leaders dalam UMNO. Tapi kalau itu sikapnya bagi saya, mudah membuat satu keputusan, mudah terperangkap dengan naratif politik orang lain. Saya kata minta maaf lah saudara. Because sekarang ini, parti DAP dari dulu dah dalam Pakatan Harapan. Dia dah bersama. Dan nak marah sangat pun tak boleh sebab PAS bukan sekali dengan DAP. Saudara kena ingat sejarah. Kamu ni keluar daripada Harvard. DAP pernah bekerjasama dengan PAS menubuhkan kerajaan. DAP pernah bersama dengan Parti Pribumi Bersatu yang dipimpin oleh Dr. Mahathir, tubuh kerajaan. Malah diangkat warga DAP sebagai Menteri Kewangan. Waktu itu kita di UMNO keluar, kita di luar. Kita bukan berada dalam kerajaan waktu itu. Jangan lupa semua ni. Tiba-tiba kamu nak kata bahawa kita nak jadi barwa, jadi penjilat. Di mana kenyataannya kamu? Hei, tak bolehlah saudara. Berpeluh saya nak jawab ni ke ni. Geram. Baik saudara. Hari ini banyak orang bercakap tentang Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak orang bertanya apakah ada rombakan Kabinet dan sebagainya. Memang, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata rombakan Kabinet itu perlu diadakan kalau prestasi jemaah menteri meleset atau jika terdapat keadaan yang menuntut dilaksanakan. Saat ini, katanya, tempoh masa baru setahun. Takkanlah tempoh setahun tu nak tukar. Bagilah ruang kepada menteri-menteri yang bersedia ini melahirkan atau melaksanakan khidmat mereka. Yang diharapkan sekarang ini kerana berlaku kekosongan satu, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Itu saja yang perlu diisi kalau nak perlu diisi. Tetapi bagaimanapun, pemangku pada kementerian itu dipangku oleh Amzad dengan baik. Jadi kerajaan berjalan macam biasa. Jadi kita ni mengwujudkan polemik. Bahkan berlaku perubahan kabinet. Anwar Ibrahim dia kata, bagi dia lah, dia kata, apa keperluannya? Perlu apa dia lakukan rombakan kabinet dalam saat-saat sekarang? Sebab semua menteri sedang menangani, tambah-tambah lagi di Dewan Negara. Hari ini berjalan lagi. Dewan Negara masih lagi membincangkan soal bajet.
bajet Dewan Rakyat dah lulus. Satu bab. Ini bab Dewan Negara, Senator pun kena luluskan bajet. Kalau tak luluskan bajet Senator, tak boleh nak dipakai. Dia dalam saat menanti ini, bila ada perbincangan, ada mesyuarat di Dewan Negara, maka pak-pak menteri ini akan menjawab. Kalau berlaku perubahan kabinet, siapa pula nak menjawab dengan kementerian-kementerian? Sebab semua bajet itu disediakan oleh tiap-tiap kementerian. Bukan bajet ini disediakan oleh Anwar Ibrahim seorang-seorang diri. Tidak. Nak buat bajet ni mengampak masa sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan. Jadi tiap-tiap kementerian itu menyediakan di kalangan pegawainya. Kementerian Pertanian, ini bajet yang kami nak. Kemudian Kementerian Pertahanan, ini bajet yang kami nak untuk 2024. Kementerian Dalam Negeri, ini bajet yang kami nak. Begitulah semua 25 kementerian itu dibentuk. Bajet ini serah pada Kementerian Kewangan. Dan Kementerian Kewangan, Jawatankuasa Bajet akan bermesyuarat. Yang dipengurusikan oleh tentulah Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, macam mana kedudukan? Tanya pula dengan sistem pemendaraan. Cukup ke tak cukup duit kita? Mereka kata, okey, bajet kita nak dapat duit jangkaan begini. Bajet ini boleh. Baru diluluskan oleh peringkat kabinet, bawa ke Dewan Rakyat. Itu yang dibahaskan selama hampir 2 bulan. Tapi wakil-wakil rakyat yang datang bermesyuarat, bukan nak bercakap soal bajet, cerita soal jawatan. Saat ini bajet itu masih berada di Dewan Negara. Selepas Dewan Negara diluluskan, baru dibawa ke, disembahkan pada Duli Yang Memulia Pertuan Agong untuk ditandatangani tanda persetujuan. Dah setuju, barulah boleh digezet. Selepas itu kalau nak ubah kementerian pun boleh. Tapi bukan sekarang, sebab menteri-menteri akan menjawab soalan daripada Pak Senator pula. Dulu selama 2 bulan tu, lepas je bajet pada 13 Oktober, tiap-tiap kementerian kena jawab. Apa-apa persoalan yang bersangkutan dengan bajet ni menjawab oleh menteri masing-masing. Takkan nak tukar kementerian. Itu gambarannya. Saya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, jadi kalau jadi pemimpin, dia kata, kita akan berusaha melakukan untuk sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Contoh, dia kata, kita nakkan sistem pendidikan. Kita kalau boleh nakkan jadikan sistem pendidikan nombor 1. Begitu juga kita mahu sistem kesihatan yang terbaik. Semua nak yang terbaik. Jadi berilah peluang pada menteri itu memacu kementerian tersebut, saudara. Jadi sebab itu saya rasakan banyak orang mengatakan bajet minggu kabinet akan diubah dalam waktu dekat. Saya tak nampak. Sehinggalah selesai bajet diselesaikan dan barulah. Dan paling penting, saudara, kerajaan hari ini adalah kerajaan gabungan. Bukan macam zaman UMNO jadi dominan dulu, saudara. Kalau waktu itu UMNO ni banyak kursi dimiliki dan UMNO sebagai parti dominan menerajui kerajaan Malaysia ini, saudara, itu terpulang pada Presiden UMNO. Pada menteri dia ubah, dia suka dia nak rombak, dia rombak. Sekarang ni nak rombak pun kena fikir. Dia kena buat perbincangan antara parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh buat penda begitu saja. Kena panggil Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Kena ada Datuk Seri Mat Sabu sebagai Presiden Parti Amanah. Kena ada Saudara Anthony Loke yang mewakili parti DAP. Kena tanya dengan Premier Abang Johari daripada Sarawak. Kena tanya Haji Ji daripada Sabah. Dan semua itu bincang. Macam mana kita ni? Cadangan saya begini. Itu saja, saudara. Ini tidak. Tiba-tiba tibai. Aduhai. Sebab itu apabila berlaku pilihan raya di Kemaman, macam saya katakanlah, saudara, macam dunia dah nak kiamat, saudara. Seolah-olah dunia kiamat dah. Tak ada lagi masa depan UMNO. Sedangkan pilihan raya itu kawasan dulu dimenangkan oleh PAS. Dia dapat balik dan tidak menambah pun kerusi parlimen itu bagi pihak Perikatan Nasional. Cuma kalau dia kalah itu lagi, kurang lagi. Itu saja natijahnya. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata dia tak setujulah dengan kenyataan yang menyifatkan UMNO masih jauh daripada berjaya dalam usahanya untuk mengembalikan kepercayaan orang Melayu terhadap parti itu. Dia kata dia tak yakin. Perdana Menteri kata beliau berpuas hati dengan prestasi sokongan rakyat. Betul, saudara, kita bukan hilang wang pertaruhan. Bukan hilang wang deposit. Ada juga calon-calon daripada PAS yang bertanding di kawasan Pantai Barat ini yang hilang deposit.
Macam parti pejuang itu hari. Semua calon-calonnya hilang deposit. UMNO tak ada. Sebab tu dia kata, dia puas hati dengan prestasi sokong rakyat pada calon Barisan Nasional. Terutama dalam pilihan raya di Kemaman hari Sabtu lepas. Jadi dia kata, selaku pengurusi Pakatan Harapan, dia juga puas hati dengan maklum balas yang diterima pada mesyuarat antara kepimpinan Pakatan Harapan dengan UMNO. Jadi, bagi dia tidak juga berhubung UMNO dilihat masih suka mendapatkan sokongan orang rakyat. Dia kata tak. Saya juga bersetuju. Saya dah bagi pandangan. Sekarang ini, kekuatan PAS berada di katalah Perlis. Okey. Di Kedah, okey. Di Terengganu, okey. 8-0. Campur 32-0. Okey. Di Kelantan, PAS. Okey. Berapa kursinya saudara? Berapa kursi sebenarnya? 3 campur dengan 12 baru 15. 15 campur 8, 23. 23 campur 13 baru 36 saudara. Itu saja yang ada di Pantai Timur. Dan sekarang ini masanya, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, Datuk Seri Zahid pun mengatakan, Tok Mat Hassan pun bercakap berkali-kali, kita memperkukuhkan parti kita, terutama di kawasan Pantai Barat. Di daripada Pulau Pinang, inilah saya katakan, negeri antara negeri Selat dengan negeri bersekutu. Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang. Termasuk di Sabah. Ada 8 negeri. Bolehkah PAS menembusi ataupun Perikatan Nasional menembusi di 8 negeri itu? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, cakaplah apa pun. Dia kata satu kursi ni tak ada menambah, tak ada mengurangkan. Yang ada pun tak menambah. Kalau tak ada pun tak mengurangkan. Dia kata sama je. Dia kata tak ada masalah. Tetapi dia melihat tak ada pula hilang deposit. Jumlah undi yang dapat agak tinggi. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan dalam itu, rakyat kena faham lah. Kena faham. Naratif politik yang cuba dimainkan. Sebab itu saya mengatakan, apabila Syam Jalil menutarkan bahawa kekalahan di Kemaman itu kerana kita menyokong DAP. Berapa banyak undi DAP? Berapa banyak? Tetapi realitinya saudara, waktu kita bertanding di Pelangai, boleh dikatakan undi bukan Melayu, kita dapat 95%. Bagaimana di Kemaman baru ni? Yang dulu tak pernah dialami, diperolehi oleh calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Terutama di kawasan sekolah, peti undi sekolah kebangsaan Cina di Cukai. Saudara tahu berapa? PAS dapat 50 kursi je saudara. Only 50 votes. Daripada ratusan undi yang lain. Artinya they make comeback. Dah perlu ada. Kena ingat. Bagaimana berlaku di Simpang Renggam. Di Johor. Dia tak lari dah. Dah tak mahu bersama untuk menyantuni. Untuk mewujudkan satu suasana politik. Yang mahu membina negara kita. Dan mahu mewujudkan kestabilan politik. Tapi kita yang ada ni memecah belahkan. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Biarlah PAS dengan cara mereka. Konon nak jadi. Nak ke Putrajaya. Biarlah. Dia nak bercakap, yang kita nak respon. Buat apa, saudara? Kita UMNO kukuh dengan pendirian kita. Saudara, macam mana kata ini saudara Gulam. Dia kata terbukti UMNO tidak, saudara Gulam ni adalah ketua UMNO bahagian Batu, saudara. Dan juga ketua perangan UMNO Wilayah Persekutuan. Saudara Gulam, dia kata setahun dalam kerajaan perpaduan, UMNO terbukti tidak lari daripada landasan perjuangannya. Mana berani orang mungkin mencabar tentang hak keistimewaan orang Melayu? Tak ada. Mana mungkin UMNO nak bersekongkol kalau adanya mereka yang cuba mencabar keistimewaan ataupun kedaulatan Raja-Raja Melayu. Malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim mewajibkan semua surat menyurat ke antara kerajaan dengan siapa pun mesti dalam bahasa kebangsaan dengan bahasa Melayu. Sekarang ini soal bahasa saya. Dan mana ada orang yang menyanggah hak keistimewaan orang Melayu? Hak keistimewaan. Malahan saya dengar sendiri ada daripada MCA. Tiba-tiba MCA bercakap, nak buat kongres tu biarlah kali akhir. Sekarang ni melutup dia kena balun. Betul? Jadi kalau ini keadaannya, gambarannya, saya haraplah cukup-cukuplah. Saudara Karim Kerambit dia kata, PN kaki fitnah. Itu saudaranya. Dia kaki fitnah. Lepas tu tak tahulah. Saudara nak tuduh, saya tak mau cakap apa lebih daripada itu, saudara. Tetapi realitinya, di manakah mereka yang gambaran Syam Jalil seolah-olah UMNO tarik diri daripada kerajaan. Tarik diri nak jawab mana? Masuk dengan Perikatan Nasional. Itu mahu kamu, Syam? Is this what you want?
Bagaimana selama hari ini kamu round satu Melaya sebagai ketua penerangan, kamu berucap, kamu menggambarkan kamu punya pemikiran, kamu tidak bersetuju Dr. Mahathir. Dalam isu Dr. Najib, kamu tak bersetuju Dr. Nasimuddin. Sekarang, siapa sebenarnya nak bawa jilat menjilat? Saya haraplah pada sahabat saya, Syam Jalil, sudahlah. Cubalah perfikiran. Sepatutnya hari ini dia masuklah mesyuarat Majlis Tinggi. Kalau kamu benar anak jantan, pahlawan, saya tentang kalau Presiden nak bawa UMNO ini untuk menjilat DAP, bercakap dalam mesyuarat. Bukan bercakap dulu, nak ajak debat. Bagi saya satu aja, who are you? Anda nak melawan dengan seluruh jentera. Kena percayalah pada majoriti. Ya, saya harap saudara dalam keadaan begini, semoga parti kita ini sentiasa berada dalam landasan sebenarnya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat kita, saudara Gulam, selaku Ketua UMNO Bahagian Batu dan Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan. UMNO tetap berada di landasannya. Okey tuan-tuan, komen saya satu je lah. Kita dah nampak beliau ni dah berat nak ke PN. So tak harap dia masuk ialah PN. So tak adalah UMNO yang pening kepala nak menjawab tuduhan-tuduhan daripada beliau ni, daripada Isham Jalil ni. So kita harap korang rasa dia serasi dengan apa dengan PN ni. Masuk je lah. Tak ada orang nak marah. Okey tuan-tuan, mari kita menyokong kerja apa pada Datuk Ibrahim. Assalamualaikum.